Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci madame. Et vous? Je vais bien, merci. Bisa mendengar suara saya dengan jelas karena di sini hujan deras sekali, jadi mungkin suaranya agak terputus-putus ya. Oui, je vous ai envoyé des exercices de l'article partitif et j'espère que vous avez fait ces exercices et aussi vous avez traduit l'exercice ya, itu sudah mengirim soal ya, saya harap sudah dikerjakan dan sudah diterjemahkan ya. Jadi cara kita belajar selama satu semester ini adalah setengah jam kalian mengerjakan soal ya, kemudian setelah itu kita membahas dan menambah teori ya. Jadi supaya ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebelum perkuliahan, nanti ada persiapan untuk mengingat materi-materi sebelumnya, dan juga supaya nggak terlalu boros kuota. Kalau 2 SKS full mungkin kuotanya cepat habis ya kalau untuk harus yang daring. Okay. Bon, je crois que vous avez aussi l'annonce de M. Saifoudine que pour le deuxième semestre, vous allez commencer dans 2 semaines pour l'enseignement de l'hybride. Alors, je crois que je vais vous rencontrer dans 2 semaines. Oui, quelques-uns peut-être, quelques étudiants parmi vous qui peuvent participer à l'enseignement hybride. Ya, saya kira kalian mungkin sudah mendapat informasi dari dosen wali bahwa untuk semester 2 akan dimulai pembelajaran hibrid 2 minggu lagi. Ya, jadi 2 minggu lagi bagi yang mungkin sudah menyatakan persetujuan. Ya, yang belum menyatakan persetujuan mau tidak mau tetap harus berangkat juga. Ya, le mois prochain, je crois, après le mi-semestre. Jadi artinya sudah tidak ada pilihan setuju atau tidak setuju dari orang tua. Tetap mahasiswa akan mengikuti pembelajaran secara langsung di kampus ya. Untuk yang 2 minggu lagi adalah mahasiswa yang orang tuanya sudah menyatakan setuju, dan bulan depan bagi semuanya ya. Jadi dan sudah mengetahui konsekuensinya ya jika tidak bersedia mengikuti pembelajaran di kampus, artinya sudah ada persiapan untuk tidak mendapatkan nilai, berarti kalau tidak datang gitu ya. Setelah UTS tidak datang berarti nilai akan terus dipending, tidak masuk di KHS kalian. Baik, donc j'espère on peut se voir dans 2 semaines et le mois prochain tous les étudiants. Bon, alors, on va commencer à discuter les exercices. Kita akan mulai untuk membahas. Je vais partager sur l'écran les exercices. Je vais, pour ne pas tarder, je vais appeler un par un pour répondre aux questions. Jadi supaya tidak terlalu menunggu lama, jadi saya akan manggil satu persatu untuk menjawab. Vous répondez les questions et puis traduisez. Répondez, lisez la question, donnez la réponse et traduisez. Ouais. Oui, j'espère que vous pouvez voir sur votre écran les questions. Sudah bisa melihat? Bisa, madam. Siapa yang chat? Raida, numéro 1, s'il vous plaît. Raida? Oui, madame. La cuisine prépare
ces sauces avec de la crème. Traduisez, s'il vous plaît. Juru masak atau koki menyiapkan saus dengan krim. Woi, tapi bukan cuisine, UI, ya di sini kita dilafalkan cuit. Ya, jadi cuisinier ada i sebelum er itu ada i. Jadi iye. Coba repetisi s'il vous plaît. Cuisinier. Semua satu kalimat lengkap. Le cuisinier prépare ces sauces avec de la crème. Oui, merci. Numéro 2, Arum. Lupa, kurang jelas suaranya, mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon. Saya tidak bisa mendengar. Apakah yang lain bisa mendengar suara Arum? Tidak, Madam. Tidak, Madam. Madam. Coba diulangi, Arum. Tidak terdengar sama sekali soalnya. Terjemahkan, traduise. Traduise, s'il vous plaît. Terjemahkan, Arum. Setelah makan malam, orang tua saya selalu minum kopi. Iya. Repas itu tidak makan malam, ya. Repas, cela veut dire le matin, le midi, et le soir. Donc, repas itu pembagian kita dalam satu hari makan itu, ya. Jadi bukan makan malam. Kalau makan malam, le dîner. Kalau repas itu artinya bisa makan pagi, bisa siang, bisa malam. Après le repas, mes parents boivent toujours du café. Après itu disebut apa? Après. Ada yang tahu après itu disebut apa? Setelah, Madam. Iya, artinya setelah. Termasuk dalam kelompok apa? Dalam golongan kata. Konjugasi, Madam. Konjugasi, kalau konjugasi itu kan berarti verbe. Apakah ada kata kerja après? Adverb, Madam. Adverb, ya. Saya tidak bisa mendengar jelas. Apa? Adverb, Madam. Kata keterangan. Adverbe. Adverbe. Belakangnya apa? Verbe kan? Kalau adverbe itu pasti menempel pada verbe. Contohnya kata toujours. Toujours itu adverbe. Dia menempel pada verbe boire. Tapi kalau après itu seperti a, pour, de. Disebut apa itu? Kelompok katanya. Preposisi, Madam. Preposisi. Ya, ingat ya. Kita juga harus mengetahui elemen-elemen dalam sebuah kalimat. Apa itu verbe, apa itu nomina, apa itu adverbe, apa itu adjektif. Ya. Kuncinya kalau adverbe yang dalam bahasa Indonesia disebut adverbia atau kata keterangan, ya kuncinya ada belakangnya ada verbe. Oh, itu pasti menjelaskan verbe. Jadi dia menempel pada verbe seperti pada kata toujours yang menempel pada boire. Tapi kalau après itu kelompok preposisi, ya kata depan, ya seperti a, pour, de, avec itu termasuk dalam preposisi. Nah, dan preposisi itu dapat diikuti nomina seperti pada kata le repas. Repas itu kan nomina, ya setelah makan. Nah, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, repasnya menjadi kata kerja kan, makan. Padahal kalau kita terjemahkan betul-betul setelah makanan, tapi kan tidak pas. Ya, ingat. Jadi di sini après preposisi itu dapat diikuti satu nomina, dapat diikuti verbe infinitif. Jadi kalau misalnya setelah makan, après manger itu boleh. Ya, manger-nya dalam bentuk infinitif. Ya, après manger, mes parents boivent toujours
du café. Nah, jadi kita juga belajar, walaupun kita belajarnya grammaire elementaire, ingat, tapi grammaire itu juga mempelajari elemen-elemen dalam struktur kalimat, ya. Jadi kita perlu mengetahui elemennya apa saja yang membangun kalimat itu unsur apa saja. Ya, ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, subjek itu bisa berbentuk apa? Ada nomina, ada pronom, ya, ada pronomina. Nomina itu misalnya cuisinier. Cuisinier itu kan nomina kan? Yang ditandai dengan artikel itu adalah nomina. Itu sebagai sujet. Prepa itu predikat yang berbentuk dari verbe. Kemudian sos itu juga nomina, objek. Objek itu berbentuk nomina. Nah, bisa juga pronomina. Nah, pronomina itu apa? Pronomina itu misalnya kalian membuat kalimat je mange du gâteau. Je itu adalah pronom. Ya, pronomina. Jadi kalau selama ini mengatakan subjek je, tu, il, elle, ya, betul itu subjek, tapi dia dalam kelompoknya pronom atau pronomina, ya, pronom personel sujet. Ya, jadi subjek dan objek itu bisa berbentuk nomina dan pronomina. Predikat berbentuk verbe. Ya. Selalu ingat bahwa dalam sebuah kalimat bahasa Prancis selalu sebuah kalimat lengkap itu terdapat unsur utamanya adalah ada subjek, ada predikat. Ya, itu unsur utama dalam kalimat bahasa Prancis. Jadi kita harus tahu tidak semuanya yang di depan itu adalah subjek. Après le repas itu bukan subjek. Kalau ada penggunaan après itu berarti menunjukkan keterangan. Keterangan apa ini kalau après le repas itu? Jadi keterangan apa? Waktu, Madam. Ya, waktu. Ya, jadi keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Jadi yang di depan di awal kalimat tidak selalu sujet. Ya, tapi bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kalau yang nomor 2 subjeknya apa? Quel est le sujet du numéro 2? Mes parents. Mes parents. Mes parents, ya, mes parents itu sujet, doivent itu predikat, kemudian objeknya adalah apa? Cafe, Madam. Cafe, ya, du cafe adalah objek, toujours itu adalah sama seperti pada après, ya, itu keterangan, tapi dia menerangkan verbe, ya, dia adverbe yang menerangkan verbe. Ya, jadi toujours dan après le repas itu sama kalau dalam bahasa Indonesia ya dinyatakan keterangan, tapi fungsinya berbeda. Kalau toujours di sini menerangkan verbe doit. Ok, donc numéro 3, Putri, s'il vous plaît. Est-ce que vous mettez toujours du sel et de la mayonnaise sur vos frites? Apakah Anda selalu menaruh dan mayones pada kentang goreng Anda? Ya, apakah Anda selalu memasukkan, ya, mete itu bisa memasukkan, meletakkan, menaruh, gitu ya. Lalu memasukkan garam dan mayones di kentang goreng Anda. Ini numero 4, Nadila. Mon frère adore son escalope avec de la sauce et des champignons. Champignon, champ, ya, C-H-A-M itu dibaca sengau, ada nasa champignon, ya, G-N, ya, G dan N dibaca ny, ya, di champignon. Répétez s'il vous plaît. Mon frère adore son escalope avec de la sauce et des champignons. Traduisez. Adikku suka irisan daging dengan saus dan jamur. Ya, escalope itu apakah daging? Irisan daging, Madam. Daging. Escalope itu, nanti coba dicek ya, setahu saya escalope itu yang bagian dari hewan-hewan laut,
Ya, scallop ya, escallop. Oke. Jadi bukan daging, karena daging itu kalau mengatakan daging sapi misalnya itu dubel bisa misalnya ya. Kalau daging babi itu kita menyebutnya du jambon juga. Tapi kalau escallop itu ya setahu saya adalah daging yang dimaksud dengan daging dari hewan laut. Nanti dicek lagi. Numero 5, damba. La dame blanche est une glace avec de la sauce au chocolat chaud. Karena ada maka D-nya dilafalkan. Ya, kalau ada huruf vokal setelah konsonan di akhir kata, maka konsonannya menjadi berbunyi. Tapi kalau tulisannya C H A U D berakhiran D saja dibaca show. Ya, karena konsonan di akhir tidak dibaca. Tetapi karena ada il y a voyelle en fin du mot, il faut prononcer la consonne. Jadi short. Répétez s'il vous plaît. La dame blanche mana tuh? La dame blanche est une glace avec de la sauce au chocolat chaud. Oui. Traduisez. Artinya, la dame blanche adalah es krim dengan saus coklat panas. Iya, jadi la dame blanche itu sebuah makanan, bukan makanan, nama dari es krim. Ya. Sis Devana. La vinaigrette est préparée avec de l'huile et du vinaigre. Vinaigrette disiapkan dengan minyak dan cuka. Ya, jadi itu ada keterangan dalam kurung ya, entre parenthèses, sauce pour la salade. Jadi kita bisa tambahkan dalam terjemahkan saus salad. Ya, saus salad itu disiapkan dengan minyak, huile, karena H atau H itu kita masukkan dalam golongan voyelle, maka de l'apostrophe et du vinaigre. Nah, jadi sausnya itu dicampur cuka. Baik, numero 7, Cahyaning. Oui, madame. Est-ce que tu préfères des fruits comme dessert ou plutôt du gâteau? Pertama, F itu dilafalkan seperti F bahasa Indonesia. Ya, kalau F itu pelafalannya seperti F dalam bahasa Indonesia. Kalau V itu yang huruf V. Ya, kalau V ya, V kita melafalkannya V. Nah, kalau ini kata kerjanya prefer. Ya, F seperti F bahasa Indonesia. Seperti tadi cafe ya. Kemudian misalnya apalagi parfum ya, itu F. Apalagi yang ada F-nya. Kata apa yang mengandung bunyi F, song F? Film ya, film ya, le film. Kemudian foto ya, bunyinya F. Ya, itu F. Jadi F itu sama seperti pada F bahasa Indonesia. Yang menjadi V itu huruf V, misalnya vinaigre, ya, vin, le vin, vous, Anda, itu V. Jadi F dengan V itu berbeda. Coba diulangi lagi, dan itu yang bendanya bukan fru, tapi fui, ya, fui. Kemudian Pluto karena berakhiran konsonan, T-nya tidak dilafalkan. Jadi bukan Pluto, tapi Pluto. Ini kalau ada O, kemudian di atasnya ada akson sirkumfleks, akson yang bentuknya caping, maka dibaca O bulat. Ya, Pluto. Répétez s'il vous plaît, Cahyaning. Oui, madame. Est-ce que tu préfères des fruits comme dessert ou plutôt du gâteau?
Traduisez, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Oui, est-ce que tu préfères? Traduisez, s'il vous plaît. Terjemahkan kalimatnya. Apakah Anda lebih suka buah untuk dessert atau Dessert itu apa? Dessert itu apa? dessert itu makanan pencuci mulut Sebagai makanan pencuci mulut atau sepotong kue. Ya, Pluto itu atau lebih, ya. Prefer Pluto itu berarti lebih suka. Ya, Pluto itu lebih menjelaskan, dia membandingkan. Apakah kamu lebih suka buah untuk penutup atau lebih suka kue? Maksudnya itu. Ini pour le dessert, normalement les Français, ils mangent des fruits, du gâteau, de la glace, ou bien du fromage. Ya, ada du fromage, ada du café juga. Jadi bagi penutup itu ada yang makan buah, ada yang makan kue, ya. Kemudian ada yang minum kopi, dan biasanya ada juga yang makan keju, ya, comme dessert. Numéro 8, Retno. Est-ce que tu veux un tartine avec de la confiture ou avec du jambon pour ta récréation? Apakah Anda ingin roti dengan selai atau daging ham untuk rekreasi Anda? Ya, pour ta récréation. Tapi récréation di sini bukan rekreasi yang artinya tamas, ya. Ce n'est pas aller pour les vacances. La récréation n'est pas des vacances. La récréation itu, si vous êtes lycéen, si vous êtes lycéen, entre des, par exemple, le cours commence à 7 heures. Le cours commence à 7 heures. La récréation est à 9h30. Apa itu récréation? Istirahat, madam. Ya, jam istirahat. Jadi la récréation en français ne veut dire comment on dit? Ne veut pas dire des vacances. Ya, jadi récréation itu tidak memiliki arti yang sama dengan tamasya. Ya. Aller en vacances, non. La récréation c'est le repos entre des cours. Jadi jam istirahat antar pelajaran itu, ya, itu disebut rekreation. Numero 9, Sabrina. Oui, madame. Après le sport, nous buvons toujours de l'eau. Artinya, setelah olahraga, kami selalu minum air. Ya, setelah olahraga, kami selalu minum air. Ya. Dulu di sini artinya air putih, gitu ya. Numero 10, Ajeng. Je mange de l'ananas frais comme dessert. Coba dilafalkan ya dengan lafal Perancis. Jadi ingat, kalau huruf G dilafalkan bagaimana aja? G, ya, je. Jadi bukan mange, tapi apa itu? Manger. Kemudian yang terakhir itu bukan dessert. Kalau ada huruf E, kemudian ada double konson, maka E-nya dilafalkan E. Ya, jadi jika ada E, kemudian diikuti dua konsonan, E kita lafalkan E. Jadi bukan dessert, tapi dessert. Ya. S-nya dibaca S, bukan Z, ya, karena kalau dua S kita lafalkan S biasa. Kalau ada S-nya satu baru dibaca dessert. Oke.
Dan nomor yang paling awal itu juga keterangan waktu, ya. Hier, I dan E, ya. Hier. Répétez s'il vous plaît. Hier, je mangeais de l'ananas frais comme dessert. Ya, dessert. Hier, je mangeais. Saya tidak, ananas itu ada S-nya nggak kalau di kamu? Ada, Madam. Ya, jadi ini bisa satu bisa jamak ya, je mange de l'ananas atau des ananas frais comme dessert. Nomor 11 Isma. Numéro 11. Aujourd'hui, je dois mettre de l'argent sur ma carte de la cantine. Cantine. A-N dibaca eng. Cantine. Cantine. Répétez s'il vous plaît. Aujourd'hui, je dois mettre de l'argent sur ma carte de la cantine. Artinya, hari ini saya harus menaruh uang di kartu kantin saya. Iya. Pour une petite explication. Oui, pour la cantine ici, cela veut dire cantine universitaire, ya. Bisa berarti restoran universitaire atau cantine universitaire. Jadi biasanya mahasiswa itu akan membeli, ya, kartu ini. Kalau sekarang mungkin pakai kartu ya. Kalau dulu pakainya billet, ya. Jadi ada tiket makan untuk satu kali makan itu berapa euro. Kalau ini mungkin bentuknya kartu, jadi harus ada istilahnya apa kalau dalam itu deposit gitu ya. Jadi mau untuk berapa kali gitu misalnya. Jadi satu kali makan misalnya 3 euro gitu ya. Nah, kalau sudah habis nanti il faut déposer de l'argent. Jadi mettre de l'argent, ça veut dire vous devez transférer de l'argent dans votre carte de cantine pour pouvoir payer votre plat, ya, supaya bisa bayar makanannya gitu. Jadi pakai kartu langganan ya untuk di kantin universitaire. Numero 12, Devana. Oui, madame. Est-ce que vous avez mis du sucre dans votre café? Apakah Anda memasukkan gula ke dalam kopi Anda? Ya, apakah Anda sudah memasukkan gula dalam kopi Anda? Nih, kalau kopi yang nggak pakai gula disebut apa? Buat rekoneksi. Kopi tanpa gula kita sebut apa? Dalam bahasa Prancis. Kalau minum kopi, si vous buvez du café, mais sans sucre, qu'est-ce qu'on appelle ce café-là? Kopi apa disebut apa? Du café, on dit café noir. Ya, jadi café sans sucre, ya, on peut dire du café noir, kopi hitam. Jadi nggak pakai gula, itu café noir. Kalau kopi susu, ada yang tahu kopi susu dalam bahasa Prancis? Café, du café au lait, ya, café au lait, ya, café au lait. Numero 13, Soleh. Ce restaurant sert son poisson avec du riz ou des pommes de terre. Très bien. Traduisez, s'il vous plaît. Restoran ini menyajikan ikan dengan nasi atau kentang. Ya, betul. Tadi Soleh sudah mengoreksi sendiri ya. Jadi bukan poisson, tapi poisson. Ya, poisson dan poisson berbeda. Ini S-nya 2, jadi kita baca poisson, ya ikan. Tapi kalau poisson, itu restoran itu menyajikan racun gitu ya. Dan pomme de terre tadi apa-apa? Des pommes de terre? Kentang, Madam. Kentang, ya. Pomme de terre adalah kentang.
Numero 14, Yolanda. Oui, madame. Ça a dit, je suis allée avec mère chez le boucher pour acheter de la viande et c'est le boulanger pour avoir le pain. Pour avoir, oui, pour avoir. Yang terakhir apa? Pour avoir Le pain. du pain. Oh, du pain. Kata saya pergi dengan ibu ke tukang daging untuk membeli daging dan ke tukang roti untuk mendapatkan roti. Ya, untuk mendapatkan roti ya. Apa tadi? Ya, bukan tadi apa yang penjual roti tadi dibacanya apa? Dibaca apa Yolanda? Boulanger. Bulang, kalau ada akhiran er, kita lafalkan apa kalau ada akhiran er? Jadi boulanger. Ya, le boulanger. Kalau ada akhiran er, z, kita melafalkannya ya, boulanger. Numero 15, Khairunisa. Pardon, madam, Nisa itu bibirnya habis jatuh, jadi susah. Faris, s'il vous plaît. Faris. Nomor 16. Nous avons choisi des escargots comme entrée. Entrée, ada aksen aigu, entrée. Kami memilih seafood sebagai makanan pembuka. Iya, ya, l'entrée, entrée itu adalah makanan pembuka. Jadi ada entrée, ada l'entrée, ada le dessert. Kemudian kalau di makanan utama apa bahasa Perancisnya? Le plat principal. Le plat principal, ya, le plat principal. Oui, escargot, des escargots, siput. Siput yang di sini adalah siput yang begicot ya. Jadi escargot ini siput yang begicot itu. Dan ça coûte cher en français, itu mahal. Numero 16, Lintang. Oui, madame. Mon père prépare des salade fangnaise pour midi. Ya, dengarkan saya, kemudian nanti tirukan ya. Mon père a préparé, di situ ada aksen aigu, bunyinya e. Mon père a préparé ya, des escalopes viennoises pour midi. Répétez s'il vous plaît. Mon père a préparé de escalope fangnaise pour viennoise pour midi. Pelan-pelan. V, coba V. Coba V. Viennoise pour midi. Ya, bukan vieng tapi vien, n biasa. Viennoise. Bukan vieng, vien, n biasa, tidak sengau, tidak ada sengau. Ya, viennoise pour midi. Viennoise pour midi. Ya, kemudian tadi yang Bapak itu bukan mon père. Ya, jadi yang ditegaskan bukan di e yang belakang, tapi r-nya. Ya, mon père. Jadi tidak mon père tapi mon père. Mon père. Ya, ulangi coba satu kalimat. Mon père a préparé de escalope viennoise pour midi. Préparé, bunyinya semua Lintang. Mon père a préparé de escalope viennoise
pour midi. Ya. Traduisez s'il vous plaît. Artinya, ayah saya membuat mistel untuk makan siang. Membuat apa? Kostel. Saya tidak tahu itu terjemahnya dari mana. Untuk makan untuk siang ini, ya. Untuk siang ini tidak ada kata makan siang, tapi untuk siang ini, ya. Midi itu siang saja. Ya. Numero 17, Badrina. Oui, madame. Je compte d'avoir des amis qui t'aident toujours. Kitet tidak disengaukan. Des amis kitet. Des amis qui t'aident toujours. Répétez s'il vous plaît. Tu es content d'avoir des amis qui t'aident toujours. Kamu senang memiliki teman yang selalu membantumu. Ya, temannya jamak ya, teman-teman yang selalu membantumu ya. Kemudian ingat, rappelez-vous, untuk konjugasi ya, troisième personne pluriel ya, konjugasi itu berarti kata kerja ya. Untuk konjugasi kata kerja bagi orang ketiga jamak ya, kan berakhiran ent, itu tidak disengaukan ya. Orang ketiga jamak itu apa contohnya, Badrina? Orang ketiga jamak dalam subjek itu contohnya apa, yang mana? Troisième personne pluriel itu maksudnya apa ya? Contohnya yang apa ya? Ada yang bisa membantu? Il-el, madam. Ya, il-el yang mana? Yang ada apanya? S-nya di akhir. Yang ada? S-nya di akhir. Madam. Ya, jadi jika ada subjek ya, jamak, orang ketiga jamak, ya, kita kan selalu mengkonjugasikan akhirannya pasti ada ent. Tapi itu tidak dilafalkan sengau. Jadi walaupun ada n di situ, tidak dilafalkan sengau atau berbunyi eng. Jadi tidak edong, tapi cukup dibaca ed, seperti pada orang ketiga tunggal. Ya, jadi melafalkan konjugasi kata kerja bagi orang ketiga jamak itu tidak disengaukan. Okay. Kongtong, saya ingin tahu, kongtong itu disebut sebagai kata apa? Termasuk dalam kelompok kata apa? Kongtong. Kata sifat, madam. Kata sifat. Apa ya? Le contraire de kongtong. Apa lawan kata dari kata kongtong? Lawannya kongtong apa? Triste, madam. Ya, triste. Ya, tidak ada bunyi e ya. Triste. Ya, triste. Ingat, kalau melihat pada kalimat nomor 17, tu es content, itu berarti tu yang ada di sini, subjek tu yang ada di sini, feminin atau maskulin? Maskulin, madam. Maskulin. Mengapa tahu itu maskulin? Karena dia nggak ada tambahan e di akhir. Très bien. Il n'y a pas de voyelle e, ya, en fin du mot. Jadi subjek itu ya yang disebut dengan kata sifat, adjektif ya, adjektif, adjektiva, kata sifat itu kan menjelaskan sebuah benda. Benda yang di sini itu menjelaskan subjek tu. Ya. Tu itu kan orang. Orang itu termasuk dalam kelompok benda. Nah, kongtong menjelaskan tu. Karena kongtong di sini kata sifat, dia harus menjelaskan tu-nya ini menunjukkan feminin atau maskulin, singulier atau pluriel. Nah, biasanya normalement untuk adjektif yang regulier, adjektif yang perubahannya itu sama ya, untuk nomina yang feminin kita tambahkan e. Ya, jadi jika orangnya atau bendanya itu tunggal feminin, kita tambahkan e.
Jika feminin pluriel kita tambahkan es. Kemudian jika orangnya atau bendanya itu pluriel, kita tambahkan s. Ya, bisa perempuan, laki-laki atau laki-laki semua. Ya, jadi ingat kita sambil on se rappelle aux matières du semestre 1. Ya, kita sambil mengingat materi di semester 1 kan pernah belajar tentang adjektif. Ya. Jadi fungsi adjektif menjelaskan benda dan itu harus menyesuaikan pada jumlah dan jenis bendanya. Baik, numéro 18, dernière question, Anis Nabila. Sommes allés à la pizzeria, j'ai pris des spaghettis et mon frère a choisi de la lasagne. Ya, bukan choice, tapi kalau ada OI dilafalkan apa? OI. OI. O dan I dibaca apa? O dan I. Menjadi bunyi apa? O dan I, bukan choice, tapi apa? Show. Jadi, ada yang tahu? Wah, madam. Kalau ya wa, dibaca cepat ya, bukan oa tapi wa. Jadi bukan choice tapi choisi, seperti saya moi, ya. Membacanya bukan moi tapi moi. Ya, vous devez prononcer rapidement ya. Et mon frère a choisi, di sini dibaca z karena diapit dua voyelle. Mon frère a choisi de la lasagne. Ya, lasagne. Oui. Ok, on a déjà discuté les exercices. Je voudrais savoir si vous vous rappelez la fonction de l'article partitif. Saya ingin tahu. Article partitif, quelle est la fonction de l'article partitif? Apa itu fungsinya artikel partitif minggu lalu? Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Untuk menjelaskan jumlah dan jenis, madam. Ya, untuk jumlah yang bagaimana artikel partitif itu? Jumlah yang tidak bisa dihitung. Ya, jumlah yang tidak bisa dihitung. Jadi artikel partitif itu menjelaskan jenis dan jumlah benda. Ya, fungsi secara umum dari artikel menjelaskan jumlah dan jenis benda. Khusus artikel partitif untuk benda yang tidak dapat kita hitung. Apa saja contoh bentuk dari benda yang tidak dapat dihitung itu, Soleh? Bisa berbentuk apa saja benda-benda yang tidak dapat kita hitung? Ada yang ingat? Air, madam. Ya, cair, Tepung, ya. madam. Ya, cair, butir, tepung, serbuk, ya. Udara, gas. Rambut, gitu, madam. ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kalian mau menghitung ya silahkan, tapi apakah memungkinkan menghitung tepung, ya butiran tepung, apakah memungkinkan menghitung butiran tepung misalnya. Jadi kita mengelompokkan benda ini tidak dapat dihitung, parce que normalement nous n'allons pas compter les objets. Kita secara normal itu tidak akan menghitung benda itu satu persatu. Ya, jadi mengapa kalau ada yang bertanya, madam kok bisa itu dimasukkan benda yang tidak dapat dihitung, saya akan bertanya, mungkin nggak Anda menghitung rambut Anda misalnya? Mungkin nggak Anda menghitung cairan itu menjadi sebuah, misalnya minum kopi, mau menghitung butiran kopinya nggak? Ya, jadi kita secara lazim, ya kelaziman bahwa benda-benda itu masuk dalam golongan ya yang tidak dapat dihitung, ya, incontable, non? Ya, non incontable parce que normalement nous n'allons pas compter cet objet. Ya, secara umum, secara normal kita tuh tidak akan menghitung itu satu persatu. Itu ya, jadi cair, gas, berbentuk butiran, ya tepung-tepung itu ya serbuk, kita memasukkan dalam kelompok benda-benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Kita sudah belajar tentang artikel partitif ya sebagai penunjuk jumlah. Nah, kita akan belajar bentuk
penunjuk jumlah yang lain. Ya, jadi artikel partitif ini bagian dari ya contoh ya kelompok kata yang menunjukkan jumlah. Nah, kita akan belajar kata apa lagi yang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah. Je vais vous montrer quelques-uns. Kalian juga bisa melihat itu di dalam buku taksi. Ini hanya menambahkan sedikit ya. Jadi lihat ada quantité ya. Ada bentuk ya, kuantitas. Jadi expression de quantité. Itu dua contoh ya, ada yang menggunakan partitif, artikel partitif itu ada du lait, de la farine, de l'eau, des spaghetti, du sucre, de la crème, dan du pain. Ya, du ya digunakan untuk benda yang maskulin ya, dibentuk dari de dan le ya. Kemudian kalau de dan de dan le. Ya, jadi kalau partitif itu dibentuk dari preposisi de ditambah dengan artikel défini. Nah, kalau bentuk expression de quantité, jadi kata yang menerangkan jumlah, ya, itu di depannya akan ada penunjuknya. Ya, yang menunjukkan jumlah itu ada di bagian kata yang depan. Misalnya contoh, un litre de lait. Ya, saya rasa melihat tulisannya ini kan sudah mirip dalam bahasa Indonesia. Jadi un litre de lait, litre apa litre? Ukuran apa? Ukuran liter, Madam. Ya, liter ya, liter ya. 1 liter. Nah, biasanya ya, untuk expression de quantité ya di depan itu misalnya un litre diikuti preposisi de. Jadi di depan ada penunjuk jumlah, ada expression de quantité, bisa un litre kalau 1. Kalau 2 liter berarti 2 liter. Ya, jadi un-nya ya kata un penunjuk un itu bisa berubah sesuai dengan jumlahnya. Ya, kalau 1 ya un litre, kalau 3 berarti 3 litre. Itu artinya kalau lebih dari 1 di belakang litre-nya harus ditambah apa? S, Madam. S, Madam. Ya, jadi kalau 2 litre, saya tulis ya contohnya ya. Jadi tadi kalau contohnya un litre, tapi kalau saya akan membeli susunya 2 liter, pardon. Ya, jadi kalau saya membelinya 2 liter ya berarti kalau saya membeli 2 liter susu bagaimana dibuat dalam kalimat? Ada yang bisa membuat contoh? Saya apa saya? J'achète. Ya, très bien, j'achète. De apa tadi, Madam? Pardon. Litre. 2 litre de lait. Ya, très bien, j'achète. Ya, jadi un ya ang itu bisa berubah sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya inginnya belinya 2 litre tambah S lebih dari 1 diikuti de, kemudian bendanya le dan de ya tidak berubah walaupun jenis femina atau maskulin atau jamak. Ya, walaupun tidak berjenis femina, maskulin atau berjumlah jamak. Jadi de itu tidak akan berubah walaupun ang-nya diganti de. Jadi kalau mau membelinya 10 j'achète 10 litres, tidak de lait tapi tetap de lait. Ya, jadi preposisi de di sini tidak berubah ya, tidak berubah menjadi de la, du ataupun de. Dia tetap menjadi de. Paham sampai di sini? Ya. Paham, Madam. Ya, jadi expression de quantité yang berubah hanya di bagian depan aja. Yang ang jadi de, ya. Kalau de berarti belakangnya penunjuk ukurannya itu yang berubah, litre. Misalnya tadi apalagi tadi? Kita lihat lagi bagian contoh ya.
Cek dulu. Dia manakah? Nah, jadi misalnya ini kilo, ya. Jadi ang kilo. Jadi yang berubah hanya pada penanda ukurannya. Litre, kilo, bouteille, paquet. Ini yang berubah ang litre. Jadi 2 litre tambah S. Ya, 1 kilo. Kalau 3 kilo berarti 3 kilo tambah S. Ya, tapi 2 di sini tidak berubah. Ya, jadi 1 litre de lait, 1 kilo de farine. Farine, qu'est-ce que c'est farine? Tepung, Tepung, ya, tepung. Ya, 1 kilo tepung. Une bouteille d'eau. Apa une bouteille d'eau? Sebotol. Ya, sebotol air. Kalau sebotol anggur, anggur minuman maksudnya. Sebotol anggur. Une bouteille de vin. Ya, une bouteille de vin. Ya, jadi tidak menjadi du vin, tapi tetap de. Une bouteille de vin. Ya. Un paquet de spaghetti. Apa itu un paquet de spaghetti? Sebungkus. Ya, sebungkus spaghetti. Ya, kata spaghetti tidak diterjemahkan. Ya, un paquet de spaghetti. Beaucoup de sucre. Apa itu beaucoup? Banyak gula, Madam. Ya, banyak gula. Ya, beaucoup lawannya un peu. Ya, un peu de crème, sedikit krim. Une tranche de pain. Sepotong roti. Ya, ya, jadi sepotongnya, tapi sepotong yang besar. Jadi kalau si vous achetez du pain, kalau di tempat kita roti tawar gitu ya, itu roti tawarnya masih utuh, itu une tranche. Ya, une tranche. Oke. Kalau segelas apa? Segelas jus. Segelas jus. Un verre de jus. Un verre de jus. Ya, un verre de jus. Kalau secangkir teh. Tas. Satu cangkir teh, secangkir teh. Une tasse de thé. Ya, une tasse de thé. Sepiring nasi. Une assiette de riz. Une assiette, ya, assiette, ya, une assiette de riz. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini saja. Coba membuat kalimat, ya, 3 kalimat, ya, menggunakan expression de quantité. Boleh yang ada di sini, contoh yang ada di layar, atau yang sudah kalian ketahui tadi, une assiette, un verre, atau misalnya 1 gram, 1 gram, ya. Jadi buatlah 3 kalimat, ya, Faites 3 phrases en utilisant des expressions de quantité. Baik, coba buat 3 kalimat masing-masing dengan expression de quantité. Ya. 10 menit, ya, 10 minutes. Ini mau dicatat dulu. Vous allez noter, mau dicatat dulu? Mau, Madam, yang slide satu lagi, Madam, catatan Madam tadi. Sebentar. Ya, oke, sebentar. Yang ini? Oui, Madam, merci. Ya, jadi setelah de itu diikuti nomina, nong, ya. Nong itu artinya nomina atau kata benda. Contohnya ada ini misalnya.
Ada beaucoup de, ada un peu de, ada assez de. Terus apa lagi ya? Bisa ada yang beri contoh yang lainnya yang tahu apa expression de quantité selain ini? Coba apa lagi supaya banyak contohnya? Ah, très bien, une tasse. Ya, jangan lupa une tasse de diikuti no. Une vie. De, un, Une fille. une feuille, F-O-I-E, L-L-E. Ya, une feuille, apa itu une feuille? Selembar. Ya, selembar ya. Ya, ini contoh ya, example saja. Masih banyak lagi expression de quantité dalam bahasa Prancis. Yang diingat adalah ada penunjuk ukuran, diikuti de, kemudian diikuti nomina, ya de tidak berubah. Ya, berbeda ya kalau di pronom kalau di artikel partitif tadi kan berubah menurut jenis bendanya ya dan jumlahnya, tapi kalau pada expression de quantité ini de tidak berubah bentuk. Ya, 10 menit. Contohnya berbentuk kalimat ya, tidak hanya ungkapan jumlah saja. Jadi ada contoh seperti j'achète de litre de lait.
Jadi ada subjek, ada verbe, ya. Subjeknya jangan je yang lainnya. Ya, bisa pakai nama, bisa pakai profesi. Ya, jadi buatlah kalimat lengkap yang menggunakan keterangan ya, penunjuk jumlah. Jadi tidak hanya penunjuk jumlahnya saja, tapi harus kalimat lengkap. Kalimat lintang yang nomor 1 itu, ya tolong dikoreksi, une bouteille d'eau de vin. Une bouteille de atau une bouteille de vin. Yang mana?
Oui, j'ai lu vos phrases. Vous avez bien fait les phrases, oui. Et chez vous, pour le devoir, untuk PR, coba buat sebuah paragraf pendek. Terputus.